العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Katanya وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya daripada Abi Umamah, ini bukan Abi Umamah Al-Bahili, silap. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa membaca ia akan ayat Al-Kursi di belakang tiap-tiap sembahyang fardu, tiada menghalang akan dia daripada masuk syurga melainkan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibn Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Manakala Imam At-Tabarani menambah di dalam riwayatnya dan juga membaca Qul huwallahu ahad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Iyas bin Sa'labah Abi Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kepada kita tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa, sama ada lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kecil ataupun besar, sebab man umum, tak kira lah siapa pun dia, tapi yang penting dia orang Islam, yang membaca ayat kursi. Semua kita tahu ayat kursi. Kada kau orang tak tahu ayat kursi? Dan sahabat dah tahu kan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu. Sebab dia ada kursiyyuhu, sebab tu dia panggil ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang, maksudnya di belakang setelah tiap-tiap sembahyang fardu, lepas daripada sembahyang zuhur, lepas daripada sembahyang asar, lepas daripada sembahyang maghrib, lepas daripada sembahyang isyak, lepas daripada sembahyang subuh, benda yang ganjaran dia dapat, kata Rasulullah, tiada menghalang akan dia daripada masuk syurga melainkan mati. Tidak ada yang menghalang dia dapat syurga Allah melainkan mati. Tidak mati je dah masuk syurga. Kalau mati masuk syurga direct. Itu maksud dia.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan ayat kursi. Jadi rasanya ayat kursi bukanlah panjang. Tak sampai 2 juzuk. 1 juzuk pun tak sampai. Setengah juzuk pun tak sampai. Selai pun tak sampai, sikit sangat. Jadi ambillah peluang. Lepas daripada semayang, jangan malas nak gerak mulut. Jadi baca ayat kursi setiap lepas daripada semayang fardu. Sebab ganjaran dia besar. Ganjaran dia memang cukup besar. Antaranya yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidak menghalang dia daripada masuk ke dalam syurga Allah, melainkan hanya kematian sahaja yang menghalang. Baik. Namun di sana ada penambahan yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, bukan ayat kursi saja, iaitu baca ayat kursi serta dengan qul huwallahu ahad. Maka tak ada masalah lah kita nak baca ayat kursi sahaja pun apa, ataupun kita gabung dua riwayat tersebut, lepas daripada baca ayat kursi, baca pula surah Al-Ikhlas. Ini ganjaran besar. Bukan payah sangat, bukan berat sangat, bukan berat macam mikul barang. Baca je. Dia tidak semesti lepas daripada kita semayang tu mesti kita kena duduk atas jadah. Tak boleh pergi mana, pergi baca ni baru boleh pergi. Tak semesti. Kita baca lepas daripada bagi salam, dah sibuk sangat. Lepas daripada bagi salam, belang-belang nak tubik masjid tu, dang baca. Belang-belang nak naik kereta tu, dang baca. Tapi kalau jarak jauh sangat dah, kalau semayang Zuhur dalam kat pukul 1 atau pukul 1 lah kita takkan lebih kurang, baca ayat kursi pukul 2 sekarang, okey, tu tak ada dah, lepas dah tempoh masa dia, sebab dia lepas daripada semayang. Jangan ada perceraian yang lama di antara sembahyang dengan bacaan tersebut. Namun bagi orang baca tetap dia dapat ganjaran, iaitu membaca Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba sebelum daripada ni amba sebut dah perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang mana Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebut, maksud dia adalah ketika mana kita dengar suatu kelebihan tentang sesuatu amalan, kita dengar suatu kelebihan tentang sesuatu amalan, maka kita kena amalkan walaupun sekali, agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan itu. Kerana setiap amalan dia ada ahli dia. Jadi agar kita termasuk dalam senarai golongan yang pernah beramal dengan amalan tersebut, maka kita beramal walaupun sekali. Namun sebaik-baiknya kita buat secara berterusan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal, atau kama qala. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah benda yang dilakukan secara berterusan. Benda yang dilakukan secara berterusan. Walaupun sedikit. Rasanya kalau kita lepas daripada semayang duk baca ayat kursi sokmo, kalau orang kena rasuk di jin pada baca hot ni je. Kalau kita duk baca sokmo lah. Kita duk baca sokmo kan, kita buat jadi amalan kita. Kalau orang rasuk ke jin kena baca hot ni je. Tapi kalau kita tidak jadikan amalan, kita baca sampai ke buih aliu pun tak ada benda-benda pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah sekalian kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya sembahyang adalah rukun Islam yang kedua setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mendirikan sembahyang. Begitu juga banyak hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita agar mendirikan sembahyang. Kalau kita buka Al-Quranul Karim,
Kita nak sembahyang mengikut Al-Quranul Karim memang tak ada lah. Sebab Al-Quranul Karim dia cerita suruh sembahyang je. Perincian lagu mana perbuatan sembahyang tidak disebut dalam Al-Quranul Karim. Manakala perincian lagu mana tentang pelaksanaan sembahyang, hal tu kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu mana. Dalam Quran ada aqimus salah. Hendaklah mu mendirikan sembahyang. Kena buat sembahyang. Kena dirikan sembahyang. Lagu mana cara mendirikan sembahyang dalam Al-Quran tak ada khabar secara terperinci. Dia banyak dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala khabar secara umum sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita mengerjakan haji. Lagu mana cara mengerjakan haji secara terperinci? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita mengeluarkan zakat. Lagu mana perbincangan zakat secara terperinci? Tak ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Itu dipanggil secara umum. Nah, cuma ada juga dalam Al-Quran Allah Ta'ala khabar secara terperinci. Sebagai contoh, berkenaan dengan pembahagian pusaka. Pembahagian pusaka Allah Ta'ala khabar secara terperinci. Start daripada pembahagian anak yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, muka surah An-Nisa. Beberapa ayat lebih kurang dalam semuka lebih Allah Ta'ala cerita tentang pembahagian pusaka secara terperinci. Manakala kebanyakan perintah di dalam Al-Quranul Karim hanya royak secara umum, manakala secara terperinci tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya mendirikan sembahyang. Manakala perincian lagu mana cara melaksanakan sembahyang, hal tu kena kita tengok lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kata Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Yang mana sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita belajar lepas dah, sebab kita masih lagi dalam bab sifatus solah ni. Bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ada rukun-rukun dia yang perlu kita kena buat, ada syarat-syarat yang dia yang perlu kita kena penuhi, dan mesti kita kena menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang dengan niat yang mu'tabar. Okey, tu cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat kita ada golongan yang terjebak dengan golongan hakikat. Hakikat hak yang sesat lagi menyesatkan. Yang mana puak-puak dia sembahyang pakai niat je. Biasa dengar tak golongan ni? Golongan set-set sembahyang pakai niat. Set-set kafir zindik dipanggil. Set-set sembahyang pakai niat. Jadi golongan ni sebenarnya adalah golongan sesat lagi menyesatkan. Kalau kita tengok ada keluarga kita yang terjebak dengan golongan-golongan ni, maka diwajibkan kepada kita reret dia, bimbing dia kepada jalan hak yang sebenar, kerana dia telah tergelecoh. Dia sebenarnya jatuh di dalam kesesatan, sama ada dia berpelajaran tinggi ataupun tidak. Dia ada dalam setengah daripada masyarakat kita, dia terjebak dengan ajaran hakikat hak sesat. Yang mana dia sembahyang pakai niat aje, masuk setain orang bang, dia duduk dengung kejap, sudah dah dia sembahyang. Sudah dah. Sebab dia kata sembahyang ingat Tuhan kan? Ya, memang ingat Tuhan. Isi sembahyang ingat Tuhan. Orang lain kulit-kulit belaka. Orang lain kulit belaka je, seorang je isi. Jadi sembahyang, tujuan sembahyang adalah ingat Tuhan. Jadi kalau kita ingat Tuhan, pahala bagus dah. Pandai pula dia ingat ayat Quran. Setuju ingat ayat Quran, wa aqimis salata li dzikri. Ingat tu je. Hendaklah mendirikan sembahyang kerana mengingati aku. Jadi dia kita ingat Tuhan. Bunyinya orang bang, nengung sekejap, niat dah, beres, selesai sembahyang. Sebenarnya kena ingat golongan tersebut adalah golongan sesat lagi menyesatkan. Itu kita kena ingat. Dan kadang-kadang ataupun sebahagian daripada golongan tersebut tanpa disedari mereka telah terkeluar daripada agama Islam. Rukun Islam yang pertama Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang pertama kita bersaksi. Apa makna bersaksi? Meyakini dan mengaku dengan lidah tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Yang keduanya bersaksi, meyakini dengan hati dan mengaku dengan lidah bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Okey, apa maksud Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ada perutusan yang dibawa oleh Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Maka sebab itulah kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sehingga kan bukan dalam hal keimanan, di dalam hal ibadat, di dalam hal akhlak kita kena ikut Rasulullah.
Apabila Rasulullah ajar lagu mana semayang, maka kita jangan reka-reka semayang melalui diri kita sendiri. Kalau kita reka-reka cara semayang melalui diri kita sendiri, semayang pakai niat lah macam-macam, jadi kita telah mereka-rekakan syariat yang tidak datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rosak dah penyaksian kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita kena faham. Ketika kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebenarnya ada dua perkara di situ. Yang pertamanya kita kena ikhlas beribadat kepada Allah. Yang keduanya kena mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, sallu kama raaitumuni usalli. Mun kena sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Rasul tak ada sembahyang pakai niat. Rasulullah sembahyang sebagaimana hak yang kita sembahyang, bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Sehingga hampir Rasulullah nak wafat pun Rasulullah sembahyang lagi. Keluar daripada rumah, dipikul, dipapah oleh siapa? Dipapah oleh Usamah bin Zaid. Nak pergi sembahyang di masjid tau. Baik, tiba-tiba molek-molek ada dia sembahyang pakai niat. Nyereka ambil mana tak tahu. Ni ada dalam masyarakat kita ni bukan hamba cerita dongeng, bukan hamba tengok dalam kartun-kartun bukan baca dalam majalah hak garuk Ni ada dalam masyarakat kita. Dan sebahagian hak yang terjebak golongan yang berpelajaran tinggi. Maka ketika mana ada golongan tersebut terjebak, kalau kita jumpa, diwajibkan kepada kita mengheret dia kepada perkara hak yang betul. Kita selamatkan dia. Baik, bimbing dia. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah sekalian kamu sebagaimana melihat kamu aku sembahyang. Jadi kita pada hari ini kita tidak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat lebih daripada 1400 tahun lepas dah. Kita tidak mampu melihat Rasulullah sembahyang. Dan macam mana kita nak tahu Rasulullah sembahyang? Adalah dengan kita belajar daripada orang hak yang pernah belajar, daripada orang hak yang pernah belajar, begitulah berterusan sehingga kepada sahabat, sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek kata, kita kena belajar daripada para alim ulama yang pernah belajar daripada guru-guru mereka, yang pernah belajar daripada guru-guru mereka, begitulah berterusan dengan sanak yang bersambung sehingga sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengetahui lagu mana cara Rasulullah sembahyang ketika mana kita tidak sempat bersama dengan Rasulullah, melainkan kita kena ambil perkara tersebut daripada orang yang pernah ambil, daripada orang yang pernah ambil, daripada orang. Nak kena ulang banyak sebab nak sampai kepada sahabat, nak sampai kepada tabi'in, nak sampai kepada sahabat. Begitulah berterusan sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, mesti kita kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu mesti kita kena belajar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis yang seterusnya katanya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala janb wa illa fa awmi. Rawahu al-Bukhari. Daripada Imran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyanglah engkau dengan berdiri, maka jika tiada kuasa engkau berdiri, maka dengan duduk, maka jika tiada kuasa engkau duduk, maka dengan tidur atas lambung mengiring, dan jika tiada kuasa atas lambung, maka isyarat olehmu. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah malaikat mari ziarah dia, beri salam kepada dia ketika mana dia sakit. Imran bin Husain, Allah Taala uji dia dengan penyakit buasir. Teruklah penyakit buasir, Allah Taala uji dia. Tapi oleh kerana dia sabar dalam menghadapi penyakit tersebut, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dengan malaikat mari ziarah dia. Dan dia orang yang hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah mustahil malaikat salam dengan seseorang
Bukan suatu benda yang mustahil. Bukan ni disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada sahabat mengadu hal kepada Rasulullah. Rasulullah, maksud gini dah, Rasulullah, warna kalau kami duduk dalam majlismu, mata kami akan mengeluarkan air mata, hati kami rasa takut, nak ke akhirat dah tambah dah dunia. Tapi balik jumpa dengan anak bini, semua hak saat ni tu hilang belaka. Hilang belaka. Jadi duduk dalam majlis bersama dengan Rasulullah, dia sahabat mengadu hal kepada Rasulullah. Duduk dalam majlis bersama dengan Rasulullah, ingat ke akhirat, ingat kepada mati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa nak tak mudah hati bergantung dengan dunia. Tapi apabila balik duduk di rumah, benda hak yang ingat perasaan-perasaan mari ketika duduk bersama dengan Rasul hilang belaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya perasaan hak yang ada pada dirimu ketika mu berada bersama dengan aku dalam majlis aku berkekalang sehingga mu balik di rumah, maka mu akan bersalang dengan malaikat di tengah-tengah jalan. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara tersebut dilakukan oleh siapa? Oleh Imran bin Husain. Hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ketika dia sakit, malaikat bagi salam kepada dia. Malaikat bagi salam kepada dia. Baik. Jadi Allah Taala uji kepada Imran bin Husain penyakit buasi. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah tentang sembahyang. Takut-takut ada kelonggaran untuk dia. Dia orang sakit kan. Jadi dia sakit. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Takut-takut ada kelonggaran untuk dia tentang sembahyang. Dia nak tanya tentang sembahyang ni, lagu mana dia? Mana ketahu ada kelonggaran untuk dia? Dah mu sakit ayah sembahyang hak sembahyang hak dah sakit je ke bukan ni? Sebab dia tak tahu lagi Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Okey, cuba perhati apa jawab Rasulullah. Salli qa'imah. Mung kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Rasul kata, mung kena sembahyang. Wajib mung kena sembahyang. Maksudnya sakit sedikit pun tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Allah. Ada orang kita, sebahagian daripada orang kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita dan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama dapat mencapai keredaan Allah. Sakit sikit dak sembahyang dah. Sakit sikit dak sembahyang dah. Diingat sakit saat itu menggugurkan kewajipan sembahyang. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Sebahagian hak yang masuk di wak dah seumpamanya masuk hospital, dak sembahyang dah sakit. Dak sembahyang dah. Allah Rabbi. Sedangkan sembahyang adalah rukun kepada agama Islam. Sedangkan sembahyang adalah tiang kepada agama Islam. Sedangkan sembahyang adalah perkara yang mula-mula diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada seorang memeluk Islam. Sembahyang adalah perkataan yang akhir sekali keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Rasul wafat. Sembahyang adalah awal-awal ibadat yang akan dihisapkan hamba di padang mahsyar. Tapi molek-molek ada diabaikan sembahyang kerana sakit sikit je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang amat menyedihkan. Kerana orang yang mengabaikan sembahyang pada hakikatnya dia telah mengabaikan hubungan dia dengan Allah. Sembahyang adalah hubungan kita dengan Allah. Orang yang mengabaikan sembahyang sebenarnya dia telah mengabaikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengabaikan hubungan dia dengan mak dia, dengan ayah dia, habis masyarakat cemuh. Masyarakat pakat duk kata belaka ke dia. Maka masyarakat pakat hina belaka ke dia. Mung ni tak ada sifat kemanusiaan ke mung? Mak mung, ayah mung duk pera mung jak kecek, tapi mung abaikan hubungan mung dengan mak mung dengan ayah mung. Apabila mung dapat berdikari, tinggal duk ingat langsung ke mak pok. Kalau cakap Terengganu gitu kan, mung dak ingat langsung ke mak pok. Kalau sekiranya seorang anak mengabaikan hubungan dia dengan ibu bapa dia, sudah dikecam, dicemuh oleh masyarakat, sepatutnya jauh, mesti dikecam dan dicemuh. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabaikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah taala yang menciptakan dia, yang memberi rezeki kepada dia, yang memberi nikmat kepada dia siang dan malam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Imran bin Husain sakit, mari jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang sembahyang. Kata Rasulullah, salli qa'ima, mung kena sembahyang.
dalam keadaan berdiri. Okey, yang pertama, sakit dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Orang yang kata ada sakit, dah wajib dah sembahyang, terkeluar daripada agama Islam. Kerana benda ni adalah benda yang disepakati oleh ulama. Dan bila kau gugur kewajipan sembahyang, gugur kewajipan sembahyang ketika mana seorang tu bukan mukallaf. Benda bukan mukallaf, yang pertama, dia tu kanak-kanak dok balik lagi. Yang keduanya, dia gila. Bukan berakal. Gugur lah. Lepas tu, kalau ada pada dia mani'. Mani' ni yang menghalang daripada wajib sembahyang. Tu gugur juga. Contoh kita kata orang puang. Datang darah haid. Datang darah nifas. Maka gugur kewajipan sembahyang. Jadi kalau bukan mukallaf, gugur kewajipan sembahyang. Selama mana seorang tu berakal, maka wajib dia kena sembahyang. Dak boleh nak sembahyang, nak mari masjid, dak boleh nak sembahyang macam biasa, dak boleh. Kata ulama, ada cara sembahyang yang khusus untuk orang-orang yang ada keuzuran. Ada sembahyang yang khusus. Dan hadis ini di antara dalil kepada sembahyang bagi orang yang ada keuzuran. Dan nanti kita akan bincang secara ringkas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, sembahyang dalam keadaan berdiri. Sebab itulah kita kena faham pula, sakit dia tidak menggugurkan rukun berdiri. Sakit tidak menggugurkan rukun berdiri. Kerana kalau sakit menggugurkan rukun berdiri, maka Imran bin Husain sakit, Rasul suruh dia duduk. Sembahyang duduk dia sakit kau. Sakit dia tidak menggugur hukum berdiri. Rukun berdiri dalam sembahyang. Sembahyang fardu lah, sembahyang sunat tu masalah lain. Nanti kita cerita sembahyang sunat pula ni. Kalau kita sakit, adakah boleh kita sembahyang duduk? Nanti dulu tak boleh. Nanti tak boleh nak jawab lagi, nanti dulu. Sebab sakit bukanlah dapat menggugurkan rukun berdiri. Melainkan sakit-sakit yang tertentu. Bukan semua sakit. Kalau sakit linga sikit, kena bahan perah. Ataupun kita kata luka tangan sikit, bahan pisah masa siang bawang tadi. Sakit ibu jari kaki sebab sepak batu sikit tadi. Hak tu nak duduk dah sembahyang fardu. Mana boleh. Dia bukan semua sakit boleh duduk. Sebab itulah sakit bukanlah perkara yang menggugurkan rukun duduk. Rukun berdiri. Bukan rukun duduk, rukun berdiri. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Baik. Kata Rasul, maka jika tiada kuasa engkau, kalau tidak mampu berdiri, maka mungkin kena sembahyang duduk. Okey, bilakah seorang tu boleh duduk? Dalam hadis ini menyebut apabila tidak mampu berdiri. Di zaman kita, sebahagian daripada masjid, kita dapati kursi penuh. Kursi. Kalau dulu, banyak kursi. Kita tengok dalam ke belakang ni, kau banyak kursi di masjid. Pihak masjid yang menyediakan kursi, dan pihak-pihak penyumbang yang bermurah hati menyumbang kursi, wakaf kursi di masjid. Tapi sebenarnya baguslah awak bagi kursi banyak di masjid, sebab yang bagi masjid ni saya otai belaka. Saya 3 selendal saja hak yang bagi masjid Jadi benda sabarlah kena pakai kursi. Tapi hak yang masalahnya, kita dapati ramai orang yang duduk sembahyang duduk atas kursi ketika mana dia boleh berdiri. Dengan kesepakatan ulama, sembahyang dia tidak sah. Tu kita kena ingat. Amba tekan sekali lagi. Selama mana kita boleh berdiri, tidak boleh kita duduk atas kursi sembahyang. Selama mana kita boleh berdiri. Kalau kita tak boleh berdiri, itu masalah lain. Selama mana kita boleh berdiri, maka diwajibkan kita berdiri dalam masalah sembahyang fardu. Tak sah kita sembahyang duduk atas kursi ketika kita mampu berdiri. Itu perlu kita kena ingat. Bukan kita kata tak boleh nak guna kursi, bukan tak boleh. Tapi kita kena tengok kita ni layak tak guna kursi. Kalau kita mampu berdiri, tiba-tiba kita sembahyang atas kursi, sembahyang duduk, sepakat ulama mengatakan tidak sah. Maksudnya tidak sah. Kita sembahyang dengan tak sembahyang sama je. Wajib kita kena qada balik sembahyang tersebut. Itu kita kena faham. Tapi bukanlah maksud salah hamba kata sembahyang atas kursi. Bukan. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tastati' fa 'ala jam. Maka jika tidak kuasa engkau duduk, maka dengan tidur atas lambung. Maksudnya sembahyang dalam keadaan mengiring. Boleh mengiring di atas lambung kanan, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Lambung ni rusuk lah.
Rusuk kanan pun tak apa, rusuk kiri pun tak apa. Sebaik-baiknya adalah rusuk kanan berbanding dengan rusuk kiri. Kalau kita mengiring di atas rusuk kanan, jadi bermakna kepala kita ke kanan, kaki kita ke kiri. Sebab dada kita nak hadap kepada kiblat. Kalau kita berbaring di atas rusuk kiri, jadi kepala kita sebelah kiri, kaki kita sebelah kanan. Kedua-dua boleh. Namun sebaik-baiknya kita berbaring di atas rusuk kiri. Ada riwayat yang diriwayat oleh Imam An-Nasai, ada sedikit penambahan. Fa illam tastati' fa mustalqiya. Kalau tidak mampu juga mengiring, maka duduk bertelentang. Okey. Maka kata ulama, ni untuk sembahyang fardu. Yang pertama, di antara rukun sembahyang fardu adalah berdiri. Maka diwajibkan kepada orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, barulah dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia mengiring. Kalau tidak mampu mengiring, maka bertelentang. Telentang tu tidur netang tu lah. Tidur atas belakang. Tidur telentang. Okey, ni hak yang disebut di dalam hadis ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam yang berkhabar tadi, selama mana seorang tu mampu berdiri, tidak boleh dia sembahyang duduk bagi sembahyang fardu. Manakala sembahyang sunat, nanti lepas ni. Kalau dia tidak mampu berdiri, baru boleh dia duduk. Kalau tidak mampu berdiri di tengah sembahyang, boleh dia duduk di tengah sembahyang. Kalau tidak mampu berdiri pada awal sembahyang, boleh duduk pada awal sembahyang. Orang tu pada awal sembahyang tak boleh berdiri. Sembahyang duduk lah. Dah tak mampu berdiri. Tiba-tiba tengah sembahyang, dia mampu berdiri. Maka diwajibkan kepada dia berdiri. Tengah sembahyang. Dah kan boleh berdiri kan? Asalnya diwajibkan berdiri. Bila dia boleh duduk? Ketika tidak mampu duduk. Apabila tidak mampu tu, lemah untuk berdiri, tidak ada, maka dia kembali kepada asal wajib berdiri. Okey, boleh faham ke tak? Sekali lagi ya. Asal diwajibkan berdiri pada sembahyang fardu. Bila kau seorang tu boleh duduk? Ketika tidak mampu berdiri. Apabila tidak mampu berdiri tu tidak ada, maka kembali kepada asal wajib dia berdiri. Okey, masa dia nak sembahyang, dia tidak mampu nak berdiri maka duduklah. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang, nyedoa dalam sujud yang pertama, Tuhan kabul, lalu kena saat ijabah, saat perkenan, baik molek-molek ada, maka diwajibkan kepada dia berdiri. Okey, boleh faham? Kerana ketika mana dia duduk, kerana dia duduk tadi, dia duduk kerana tidak mampu berdiri. Apabila tak ada dah tidak mampu berdiri, maka kembali kepada asal wajib berdiri. Kena bangun semula sembahyang. Tinggal tengah-tengah buat 2 rakaat, tak buat pula, duduk pula. Orang kata pelik dia sembahyang. Biar orang kata pelik mudah belajar pun kata pelik Mau orang belajar tak kata pelik. Okey, yang kedua, dia tengah mula-mula ada masalah. Allahu akbar, tengah-tengah sembahyang, rasa lapar perut, mari gastrik tak setarang. Kata gitu lutut. Dah nak berdiri dah. Duduk Duduk. Okey, boleh faham kan? Sebab dia tidak mampu berdiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah dia duduk lagu mana duduk? Nak duduk lagu mana? Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabut khabar, fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Rasul nak khabar duduk lagu mana? Maka kata ulama, lagu mana cara dia duduk, maka memadai. Tak kiralah duduk mana pun. Duduk sedar pun memadai. Duduk belunjur pun memadai. Duduk tenggong pun memadai. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal memadai. Duduk tahiyat akhir memadai. Memadai belaka. Tak kiralah duduk mana pun. Asal kata duduk je. Duduk atas kursi pun memadai. Ikutlah duduk mana pun. Cuma ulama berselisih pandangan duduk mana hak yang paling afdal. Hak ni ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama kata hak yang paling afdal duduk sela. Kerana di sana ada riwayat daripada Aisyah, yang mana Aisyah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah pernah salla mutarabbi'a. Rasulullah pernah sembahyang dalam keadaan duduk bersela. Ada sebahagian daripada ulama kata hak yang lebih afdal duduk tahiyat awal. Kerana duduk tahiyat awal ia membantu untuk kita bergerak. Ada setengah ulama kata duduk tahiyat akhir lebih afdal. Kerana duduk tahiyat akhir adalah duduk rukuk.
Manakala duduk tahiyat awal adalah duduk sunat. Duduk rukun lebih afdal berbanding dengan duduk sunat. Maksudnya ada khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad, hak yang lebih afdal adalah duduk tahiyat awal. Hak tu yang paling afdal. Tapi bukanlah maksud duduk hak yang lain salah dah. Duduk lagu mana pun tidak menjadi masalah. Cuma kena elok daripada duduk ik'at anjing, duduk cakung anjing. Maksudnya kita duduk di atas dua punggung dengan mendirikan dua lutut. Duduk dengan mendiri macam duduk nak begok. Tapi bukan duduk nak begok. Duduk begok ia duduk rapat latar. Kita duduk rapat latar tapi duduk macam duduk nak begok. Tu dipanggil duduk iq'a' al-kalb. Hak tu makruh tapi tetap sah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah lagi yang kena sebut. Kita kena tahu bahawasanya rukun qiyam dia lain daripada rukun rakaat, lain daripada rukun sujud. Maksud dia, ketika mana orang tu tidak mampu qiyam, maka boleh dia duduk. Dan tidak semesti orang yang tidak mampu qiyam, dia tidak mampu rakaat seperti biasa dan sujud seperti biasa. Ada sebahagian daripada orang kita, dia tidak mampu qiyam, maka dia semayang duduk atas kursi. Ketika dia rakaat atas kursi. Ketika dia sujud atas kursi. Okey, betul tak dia buat gitu? Kita kena tengok dulu. Nak kata betul pun tak boleh, nak kata tak betul pun tak boleh. Kena tengok dulu. Dah mampu tak rakaat seperti biasa? Mampu tak sujud seperti biasa? Kalau dia mampu rakaat dan sujud seperti biasa, tapi dia rakaat dan sujud di atas kursi, maka tidak sah. Maka tidak sah. Kerana sebagaimana kita dituntut melakukan qiyam di dalam sembahyang, kita dituntut melakukan rakaat dan sujud. Ketika kita tidak mampu qiyam, tidak semesti kita tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa. Kalau kita tidak mampu tiga-tiga ni, barulah boleh rakaat dan sujud di atas kursi. Tapi kalau masih lagi boleh rakaat seperti biasa, diwajibkan kita kena rakaat seperti biasa. Semalam mana kita boleh sujud seperti biasa, diwajibkan kita sujud seperti biasa. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kamu sesuatu perkara, maka wajib kamu datangkan perkara tersebut sekadar mampu kamu. Ketika mana agama kita memerintahkan kepada kita agar kita melakukan rakaat di dalam sembahyang, agar kita melakukan sujud dalam sembahyang, rakaat dan sujud dia ada syarat-syarat dia, maka kita kena datangkan sekadar mampu kita. Selama mana kita mampu mendatangkan rakaat dan sujud seperti biasa, maka diwajibkan kita mendatangkan rakaat dan sujud seperti biasa. Itu perlu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang tu dia tidak mampu rakaat macam biasa, maka dia boleh isyarat di atas kursi pun tak apa. Kalau dia tidak mampu sujud seperti biasa, maka dia boleh isyarat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa di tempat kita lah ni banyak orang sembahyang atas kursi. Yang nak setu panjang sikitlah sembahyang atas kursi ni. Biarlah. Nak semua setu panjang sikit, nak setu sikit lagi. Saat ni panjang dah, nak setu sikit lagi. Ketika mana kita sembahyang di atas kursi. Kita sembahyang di atas kursi. Di masjid. Lagu manakah kedudukan kursi yang perlu kita kena letak dalam saf? Adakah kita kena letak kursi itu dalam saf ataupun di luar saf? Okey, boleh faham kan? Ketika kita sembahyang guna kursi dalam masjid secara berjemaah. Kalau kita duduk rumah tu tak ada masalah dah. Nak buat lagu mana pun sebab kita seorang je. Hak ni dalam masjid jemaah-jemaah lain pun ramai agak Baik. Lagu mana kita nak buat? Adakah kita kena letak kursi dalam saf ataupun di luar saf? Baik. Kata ulama kita kena tengok. Tengok dulu. Tengok mana. Dia ni boleh qiyam ke tak? Kalau dia tidak boleh qiyam, maka dia kena letak kursi di dalam saf. Kerana benda? Kerana iktibar orang yang sembahyang duduk sama saf adalah ni. Kalau kita got monggeng iktibar situ. Tempat betul saf dia. Kalau orang berdiri belakang tumi. Orang yang duduk belakang monggeng dia. Ke tak faham monggeng? Kamu nak sebut benda lagi? Okey. Tu kalau sekiranya dia tidak mampu berdiri.
Adapun bagi orang yang mampu berdiri, ada juga orang tu dia mampu berdiri, cuma dia tidak boleh duduk. Pula dah. Jadi dia semayang berdiri, cuma tai nak rokok tu, dia rokok macam biasa. Tai nak sujud, dia sujud atas kursi. Jadi duduk atas kursi. Dia tidak boleh nak rokok macam biasa, tidak boleh nak sujud macam biasa. Qiyam boleh. Okey, dalam masalah ni dia kena letak kursi di belakang, supaya masa dia qiyam sama tumit dia dengan tumit makmum yang lain. Dah nak letak belakang, orang yang sah kedua tu dak ke sujud bahang kursi dia. Okey, cara dia mudah je. Kena diambil bahagian hujung. Sah belakang, jangan duduk sah depan. Maksudnya kalau nak buat perkara tersebut, pastikan jangan mengganggu pihak yang lain. Ketika mana kita nak ra'i fadilat-fadilat di dalam berjamaah, kita kena jaga juga jangan sekali-kali kita mengganggu pihak yang lain. Jadi mudah ada masalah, duduk belakang. Payam dia mu dah ambil ujung-ujung sikit, duduk belakang. Baru tak terganggu dengan orang. Ni dah lah ada masalah, duduk belakang tu imam. Jadi ganggu pula pihak lain, kursi bapak pula tak belakang, orang nak sujud belakang tu imam pun payah. Jadi kita ada masalah, kita nak jaga fadilat berjamaah, dalam masa yang sama kita kena jaga jangan mengganggu pihak yang lain. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadatin farama biha. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia bagi seorang yang sakit telah sembahyang ia sujud di atas bantal, maka dilempar oleh Nabi akan dia. Wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima'a waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Dan sabda Rasulullah, sembahyanglah engkau sujud di atas bumi jika engkau mampu, dan jika tiada mampu maka isyaratlah sahaja, akan sebetul-betul isyarat, dan jadikan isyarat sujudmu itu lebih rendah daripada isyarat rakaatmu. Rawahul Baihaqi bisanadin qawiyyin walakin sahaha Abu Hatim waqfah. Telah meriwayatkan dia akan hadis ini oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat, dan tetapi telah mengatakan sahih mauqufnya oleh Imam Abu Hatim. Jadi kita tidak sempat untuk hurah hadis yang berikutnya, insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu yang lain kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita beri masa dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat, dan sama-sama kita dapat amalkan apa yang kita bincang. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.